Okey, baik. Cikgu teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Alhamdulillah. Ada suara tu, okey dah tu. Okey, okay, cikgu record tau. Cikgu record dan ni masuk dalam YouTube channel cikgu lah. Okey. So kalau kata okey. Cikgu record kat dalam ni lah. Okey, record supaya kita boleh nampak dan kita boleh tengok semula. Tujuan kita record ni untuk cakap kalau kata kita tertinggal balik mata pelajaran ni, so kita boleh tengok semula. So senang, kita boleh merujuk kembali apa yang telah kita belajar. Jadi kita tak terlepas walaupun Google Meet. Okay. Dan kita bantu kalau kata ada parent mana yang tak dapat masuk tu ke, kita faham lah masalah COVID ni semua. So dia boleh rujuk pada Google Meet tersebut. Google Meet kita ni lah. So sebenarnya membantu. Okay. Okay, so kalau nak masuk video dalam YouTube, masuk buka kat kamera lah pun, nampak kan? Rugi kalau tak masuk kamera. Okay. Okay, so kita teruskan dengan tajuk kita yang terbaru. Ini bahagian makanan. Bahagian makanan. Okay, muka surat 96. Pemakanan sihat. Tajuk besar dia pemakanan sihat. Okay, kalau kamu pernah tengok atlet-atlet semuanya sihat-sihat. Okay. Olimpik ke, apa benda ke, sukan peringkat daerah ke, peringkat sekolah ke, semua badannya sihat-sihat. Betul tak? Daniel? Terima kasih buka kamera. Alhamdulillah. Suka tengok anak murid. Okay? Alright. Kalau kita tengok atlet-atlet, badan semua sihat-sihat sebab dia makan makanan yang sihat. Ahmad Hussein bin Muhammad Abdullah Muhammad Khairi. Terima kasih. Okay. Siapa tu Mrs. MZB tu? Alright. Okay. Jadi kalau kita tengok atlet-atlet ni, badan dia semua sihat-sihat. Okay? Jadi bila sihat ni maknanya dia menjaga pemakanan dia. Okay, kita pun sebenarnya perlu makan makanan yang sihat. Okay? Kita ada piramid makanan. Pernah tengok kan piramid makanan sebelum ni? Kalau pergi dekat klinik kesihatan ke hospital ke, dia ada tampal. Besar. Okay? Piramid makanan ni membantu kita melihat dengan lebih mudah apa makanan yang perlu kita makan untuk kekal sihat. Okey. Kita tengok muka surat 96 dan 97. Okey, cikgu ada gambar, cikgu boleh tunjuk kat skrin, tak ada masalah. Okey, cikgu tunjuk pada skrin. Cikgu share. Okey, cikgu dah tu dah tadi. Okey, yang ini. Okey, nampak tak skrin cikgu? Nampak kan? Okey. Alright. So okey, yang ini yang ini. Sekejap cikgu tengok sekejap. Nampak tak? Nampak Nampak Okey. Okey, so kalau kita tengok dekat sini. Ya, mana tadi? Okey. Kita ada piramid makanan. Okey, kita ada piramid makanan macam ni Okey, ni piramid makanan nama dia. Okey. So, ni bentuk piramid kan? Ni tajam, ni kecil, kemudian dia bawah besar. Okey, piramid kalau kita tengok dia macam tu lah. Okey, cikgu tanda lah, nampak sikit kan? Okey, cikgu pakai warna merah. Okey, ni nampak, ni bentuk piramid, nampak tak? Ni. Okey. Dia menajam macam tu. Nampak Okey, so atas ni paling kecil. Ni. Ini level yang keempat, aras keempat. Okey. Kemudian yang ini aras yang ketiga. Ini aras kedua. Ini aras keempat. Ni lagi jelas. Okey. Kamu tengok gambar ni pun kamu boleh faham dah sebenarnya. Kamu tengok gambar ni dah boleh tahu dah. Oh, yang ini. Okey, kenapa? Kenapa dia buat bentuk piramid ni, Dik? Bentuk piramid ini supaya kamu suara cikgu jelas tak? Jelas Okey, jelas Okey, alright, ngam. Okey. So kenapa dia buat bentuk piramid macam ni? Senang kita nak nampak. Okey, yang ini paling dia ada 4 aras 1, 2, 3, 4. Aras ni maknanya peringkat. Lapisan ataupun tingkat. Kalau bangunan tu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4. Samalah aras. Okey, yang ni aras 1. Paling bawah sekali dan paling besar. Kan tapak dia paling besar.
Okay, kemudian aras 2 yang ni. Dah mula kecil sikit. Dan kecil lagi. Dan paling kecil yang ni, aras 4. Mana paling tinggi, paling kecil. Okay. Simboliknya, gambar ni, lagi besar maknanya lagi banyak kena makan. Lagi sikit, lagi sedikit kita boleh makan. Ini maknanya piramid makanan. Okey? Baik. Okey, kejap lagi cikgu terangkan apa benda satu persatu. Okey, sebelum tu kita tengok daripada atas. Jangan tertinggal walaupun sedikit-sedikit ni. Kita baca. Okey, yang ni. Aras kumpulan makanan. Okey, keluarga Amanda mengamalkan pemakanan seimbang, iaitu pengambilan makanan daripada semua aras dalam piramid makanan Malaysia. Ini bukannya suka-suka buat tau. Ni piramid makanan Malaysia tau. Okey, Kementerian Kesihatan yang buat ni. Okey, hal ini penting kerana setiap aras mempunyai jenis makanan dan fungsi yang berbeza. Bukan suka-suka. Siapa yang boleh ikut ni, dia sihat insya-Allah. Ikut ni pun dah okey dah. Okey. Yang ni kejap lagi last ni kita tengok last sekali, kita tengok bahagian ni. Sajian sarapan tengah hari, makan malam ni semua kejap lagi. Okey, kita tengok yang ni dulu. Okey, aras yang paling bawah sekali. Okey, semua tengok skrin ni. Yang paling bawah sekali. Aras 1 kategori karbohidrat. Karbohidrat ni adalah makanan yang membekalkan tenaga. Bulan puasa kita kena makan makanan ni banyak. Sebabnya kita perlu tenaga seharian. Kita tak makan tengah hari, kita tak makan petang. Kita makan daripada sahur tu, harap tenaga tu sampailah ke waktu malam kan. Waktu malam. So, kita perlukan makanan yang boleh bekalkan tenaga yang berpanjangan. Inilah dia makanan kita makan banyak. Nasi. Okey, nampak ni? Point ni, aras 1 karbohidrat. Ni, nampak tak atas sini? Nampak yang pertama, sumber tenaga utama. Contohnya apa? Nasi. Ni nasi. Betul? Nasi beras yang kita makan tu. Kemudian biskut-biskut ni bijirin. Bijirin. Apa nama ni? Spaghetti apa semua. Pasta. Okey? Kekacang dan sebagainya. Ni semua bagus. Roti. Roti ni ada gandum. Gandum tu macam, samalah macam beras kita bijirin. Sebenarnya beras kita ni bijirin lah juga. Okey? Dia ada serat, dia ada apa. Dia bagi tenaga sampailah ke maghrib. Waktu bulan puasa tu. Memang betul. Siapa tak makan nasi, dia kurang bertenaga lah. Bukan tak boleh, tapi kurang bertenaga. Okey? Kalau luar negara, dia ajak makan roti gandum. Supaya dia bertenaga. Okey? Perlu diambil secukupnya. Okey? Kalau tak cukup, tak boleh dek. Kalau nasi tu separuh pinggan tu biar nasi. Separuh pinggan nasi. Okey? Kemudian yang ketiga poin dia memberikan tenaga. Dia memberikan tenaga. Ingat cucu cakap tadi memberikan tenaga. Okey. Antara contoh nasi, roti, jagung, keledek, kentang, oat, barley, tose, capati, mi dan biskut. So yang ini makan paling banyak sekali dek. Piramid makan paling besar. So paling banyak kita kena makan ni. Siapa tak makan rugi. Okey. Baik. Kita naik atas sikit. Yang level kedua. Yang ini cikgu tahu kamu suka. Buah-buahan. Yang ini yang ramai tak nak makan. Ramai yang bukanlah tak nak makan, dia tak suka. Kenapa tak suka? Okey, cikgu padam balik Cikgu padam balik. Mana hilang ni. Okey. Kenapa? Okey, yang ni buah-buahan ni tengok aras 2, vitamin dan mineral. Bahagian ni penting dek. Kenapa? Sebab bahagian ni memberikan vitamin. Vitamin tu untuk apa? Elakkan kita kena penyakit. Badan kita kena sihat. Kalau tak sihat macam mana nak belajar dengan cemerlang? Dan nak jadi pelajar yang cemerlang, kena badan yang sihat. Tak ada penyakit. Siapa tak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dia senang kena sesama. Senang kena penyakit yang biasa-biasa tu. Tapi kalau siapa yang macam atlet contoh kan, sesama semua kurang. Demam semua kurang. Okey? Sebabnya dia banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dia banyak vitamin. Okey? Dan setahu cikgu, kalau atlet bina badan tu, dia kena banyak makan vitamin C dan vitamin B. Ingat vitamin C, vitamin B. Vitamin C ni banyak buah-buahan yang masam-masam tu. Itu elakkan penyakit. Okey? Kemudian vitamin B tu tenaga, B kompleks semua dan sebagainya. Okey? Alright, so yang ni cuba tengok ni. Vitamin dan ni, sumber serat, vitamin dan mineral perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Membantu dalam penghadaman. Siapa suka makan sayur dengan ni, dia punya proses buang pagi-pagi tu, air besar tu, lancar. Bila lancar, baru kita rasa lega perut dek, perut kosong. Makanan kita tak boleh kekal dalam perut lama-lama. Kalau kekal lama, sakit dek, boncit perut. Nanti tak boleh, tak selesa, senak.
So setiap pagi kita kena buang. Ingat kita dah makan, apa yang masuk kita kena keluar balik. Kita makan banyak, kena keluar pun banyak. Baru normal. Okey? Okey, baik, kita sambung. Membantu dalam penghadaman perjalanan fungsi organ yang sempurna dan meningkatkan ketahanan badan. Nampak? Antara contoh makanan yang dalam aras 2 ni termasuklah sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Sayur-sayuran ni kena makan juga, dik. Cikgu memang suka makan sayur daripada kecil. Dulu cikgu kecil-kecil makan sayur paku pakis. Kat hutan jumpa tu paku pakis tu. Memang sedap. Ayah cikgu tiap-tiap hari dia buat. Okey. Kemudian buah-buahan bagus. Pergi je kat kedai-kedai buah ke, family store ke, mana-mana ke, semua ada jual macam-macam buah-buahan. Okey? Tak kira lah buah mana-mana, buah mahal ke, buah murah ke, janji ada buah. Okey? Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Tak adalah kata wajib. Ini cuma untuk memastikan sihat, kita makan benda-benda macam ni kita bagus untuk badan kita lah. Okey. So ini buah-buahan ni level yang kedua, vitamin dan mineral ingat. Okey, kemudian naik lagi level 3. Aras 3. Protein. Ini tak perlu banyak sangat dah. Biasa kalau tu orang makan dalam nasi pinggan dia tu seketul, 2 ketul je. Okey. Ikan seekor ataupun separuh pun tak ada masalah. Cukup. Kalau ayam bukan seekor ayam ayam cuma satu bahagian, katakan kepak ke, peha ke, satu bahagian je. Jangan makan seekor ayam, masya-Allah. Seekor ayam. Tak boleh lah kan. Itu berlebih dah tu. Seketul satu bahagian je cukup. Okey. Ikan tak apa seekor. Tapi kalau kata ayam tu, tak payahlah seekor ayam kan. Okey. Okey. So, okey, kita tengok sumber protein tu apa? Perlu diambil kita tengok apa kepentingan dia lah. Okey, ni adalah sumber protein, perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Membantu dalam proses pembesaran. Nak membesar kena banyak makan benda sini. Ayam, ikan, telur. Sudah ada bahagian susu sekali. Susu pun ada, dia tak masuk. Keju pun ada tapi dia masuk bahagian atas. Kita tengok dulu. Okey. Okey, membantu dalam proses pembesaran seseorang. Nak capai besar ke apa? Inilah makanan kena banyak juga. Kemudian antara contoh makanan dia, ikan, daging, susu dan keju. Ada tulis kan susu dan keju. Dia tak masuk gambar sini. Okey. Ada orang dia tak nak makan benda-benda macam ni, dia makan susu, roti, apa nama, sayur-sayuran. Itu je. Ada diet lah. Okey. Okey, nampak? So ini penting nak membesar, nak bukan sadar lah, nak sihat lah, sihat. Makan susu, udang, benda-benda macam ni, protein semua Okey. Kemudian seterusnya, bahagian yang paling atas, yang paling sedikit, yang tak perlu makan banyak sangat, lemak, minyak, lemak, minyak, gula dan garam. Tak perlu banyak sangat, dik. Okey. Sumber tenaga dan nutrien. Perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Membekalkan badan dengan tenaga dan juga sebagai penebat haba. Okey, kemudian antara contoh makanan termasuklah garam, gula dan minyak masak. Okey, ni jangan banyak sangat. Ada orang cakap, tak cukup mak, nak masin lagi dah tambah kicap. Makan itu semua nak masin, bahaya. Kan tak boleh, tapi bahaya. Lemak bersama cheese, hati-hati sekarang ni pisang goreng cheese, apa lagi? Semualah letak cheese. Betul. Kek dah lah cheese. Okey? So bukan tak boleh. Tapi berhati-hati. Lemak tu kita tak perlu banyak sebenarnya. Nak rasa saja boleh lah, sedap sikit. Hilangkan orang cakap kita punya nak terasa tu kan, boleh. Tapi jangan makan sampai sebosor kek tu kita seorang je makan. Masya-Allah. Cheesecake tu lemak banyak tau. Okey? Cikgu pernah sekali makan berapa slice tu lemak, pening kepala. Memang sedap. Tapi sedaplah badan macam. Okey? So tak perlu makan banyak sangat lemak, minyak, gula dan garam tu semua tu. Okey? So kepentingan dia, kita tubuh mendapat semua vitamin zat dan garam mencukupi, perkembangan mental. Ni kepentingan dia. Kalau kita memilih dan ambil pelbagai jenis makanan daripada piramid makanan Malaysia ni, tubuh mendapat semua vitamin dan zat galian yang mencukupi. Kemudian, perkembangan mental dan fizikal kita sihat. Boleh cantik, balance mental dengan fizikal kita sihat. Kemudian boleh mengawal berat badan agar tak berlebihan atau kekurangan berat badan. Cantik, ngam-ngam. Tak terlebih, tak terkurang. Kemudian membantu menghindari penyakit.
sikit. So penting kan, ni semua ni penting ni, 4 benda ni. Okey, ini cadangan dia, contoh sajiannya. Sempat tak masa? Okay, boleh lah cikgu cerita sikit Okey, so contoh sajian seimbang untuk sehari berdasarkan pilihan makan. Tengok sini. Untuk sarapan. Ini contoh ini contoh. Sandwich telur. Buah dan segelas susu. Dia tak makan pagi dia tak makan benda berat. Tak makan set KFC ke apa kan. Dia tak makan nasi biryani gam 40 hari. Pagi relax je. Pagi macam ni je. Sandwich telur, buah dan segelas susu. Cukup. Okey, ini cadangan ini cadangan. Tak kisah. Bukanlah kata mesti ikut tak. Cadangan. Okey, makan tengah hari. Nasi, sayur rebus, ikan dan jus buah. Okey. Dan makan malam, ini contohnya. Nasi, kari ayam, sayur goreng dan jus buah. So, ikut panduan ni. Okey. Ini pemakanan yang sihat lah maknanya. Okey. Jadi, hari ni kita masuk tajuk ni sedikit saja. Masuk sini sikit je lah. Nanti kita masuk bahagian yang seterusnya. Akan datang Okey, so cikgu rasa itu saja. Cikgu stop sharing sekejap. Okey, stop sharing. Okey. Okey. So, boleh faham Boleh faham apa kita belajar? Oh, tak ramai ni. 4 orang ni orang. Tak apalah. Okey, tak apa. So, mungkin yang lain tu ada hal ataupun offline kita tengok. So, insyaAllah. So, nanti cikgu akan post video kita ni nanti dalam tu. Okey, so kita sambung dekat dalam Telegram. Kejap lagi cikgu bagi soalan dalam Telegram. Macam biasa, Telegram dan Google Classroom. Kamu buat di dua-dua tempat tu. Nanti kamu rujuk dalam tu lah. Kita sambung soalan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, sama. Terima kasih. Okey, sama.